Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Maksudnya laksanakan latihan pada buku geografi tu daripada muka surat 1 sampailah yang terkini. Okey, awak semua telah pun selesai bab yang kedua tempoh hari, iaitu kedudukan. Jadi kita akan belajar pula bab yang ketiga. Okey, saya nak terangkan di sini ialah mungkin kita akan nampak sedikit laju walaupun kita belajar dalam tempoh PDPR. Tapi saya nak jelaskan di sini ialah kerana kita untuk mata pelajaran geografi tingkatan 1, kita ada 13 bab. Okey, kita ada 13 bab. Kalau sekiranya saya tinggalkan bab ni, nak tunggu bersemuka, nanti takut-takut kita akan terpaksa mengejar masa. Okey, mungkin kita terpaksa mengejar masa sebab nanti tajuk-tajuk yang selebihnya nanti dia akan jadi sedikit panjang. Okey, dan kita akan pelajari begitu banyak maklumat. Jadi untuk makluman selepas ini berdasarkan operasi standard SOP yang baru, sekolah kita dah dibenarkan murid-murid terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Jadi selepas ini mungkin akan ada banyak kekangan yang mana guru-guru ataupun juga murid terpaksa keluar dari sekolah untuk terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Okay, jadi di situ takut nanti akan berlaku penundaan kelas. Okay, kelas tu akan jadi dah tak cukup waktunya. Okay, jadi insyaAllah saya terpaksa juga untuk teruskan bagi siapa yang timbul tenggelam waktu PDPR tu, nanti minta kerjasama untuk cuba lihat balik video yang saya telah pun letakkan dekat YouTube tu untuk ulang kaji. Okay? Kalau tak faham, tanya balik. Jangan tak tengok, tak tonton, tak fahamkan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Tiba-tiba je terus tanya je, cikgu ni macam mana? Saya tak suka macam tu kan. Jadi dengar dulu apa yang saya sampaikan berdasarkan kelas-kelas PDPR sebelum ini. Hadam baik-baik, kalau dah betul tak faham baru tanya. Okey. InsyaAllah hari ini kita terus kepada peta lakar bab yang ketiga. Baik, kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk ini. Okey, objektif pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini berdasarkan 3.1. Diharap anda dapat anda tu murid-murid lah menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta. Itu yang pertama. Jadi untuk hari ini kita tak akan pergi banyak. Kita pergi beberapa sahaja. Okay, yang 3.2 menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar. Okey, baik. Saya jelaskan di sini untuk tajuk ini sebenarnya adalah lebih mudah dan lebih senang untuk awak faham sekiranya kita belajar secara bersemuka. Okey, kerana saya lebih suka awak bagi feedback sewaktu PDP berlangsung. Okay, secara bersemuka tu, kalau tak faham awak terus tanya dan saya akan terus explain. Jadi bila kelas waktu PDPR macam ni, ada kalanya kalau saya tanya, faham tak? Yang jawab faham tu 2-3 orang. Lepas tu yang baki lagi 50 orang tu, saya tak pasti mereka faham ataupun tidak. Jadi saya suka kalau awak boleh bagi respon tak kira secara lisan ataupun mungkin gunakan fungsi raise your hand untuk menyatakan tanda anda faham terhadap apa yang kita dah belajar. Okey, 3.3 membezakan pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. Dan yang keempat, menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. Yang ini wajib memang kita kena belajar waktu bersemuka. Kerana, tolong tuliskan di mana-mana, take note,
dekat buku nota ataupun buku latihan, arahan saya untuk sebelum kita nak bermula belajar pada minggu depan secara bersemuka, sila sediakan, tolong tulis sila sediakan ataupun ada siapa yang boleh bantu saya, tolong tuliskan dekat ruangan chat. Tolong tuliskan title dekat ruangan chat bagi pihak saya sebab saya tengah full screen pembentangan sekarang ini. Okey, bantu saya sediakan satu peta kawasan rumah anda. Okey, sediakan satu peta kawasan rumah anda. Okey, macam mana cara nak dapatkan gambaran peta di kawasan rumah masing-masing? Caranya cukup mudah, iaitu print screen daripada Google Map. Okey, print screen daripada Google Map. Jelas ke semua? Minta tolong respon. Jelas. Okey, baik. Nanti print screen peta dekat kawasan rumah. Apa yang saya nak ialah awak gunakan Google Map tersebut, tukarkan kepada setting dia fungsi satelit. Okey, tukarkan kepada fungsi setting satelit. Okey, boleh tak saya nak tanya, tahu ke tidak fungsi satelit tu macam mana? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, tolong respon, saya dah tahu. Kalau faham, tak perlu dah saya terangkan. Tak faham. Faham. Okey, baik. Tak apa sebentar saya kena buka Google Map. Okey, bagi saya masa sekejap. Saya stopkan presenting dulu. Saya sharekan presenting yang baru. Okey, semua orang tolong perhatikan baik-baik yang saya share sekarang ni. Okey, boleh nampak kan? Peta contoh di kawasan Taman Lee Siu Jo, di kawasan Seremban Negeri Sembilan. Okey, macam ni lah kita ambil gambaran SMKA Syam lah. Mungkin ada lagi yang tak tahu kedudukan sekolah kita ni dekat mana kan. Sebab daftar saja belum lagi pernah sampai. Okey, jadi di sini kita lihat berdasarkan peta ni, nampak tak ada satu fungsi di bahagian bawah ni dinamakan sebagai satelit. Nampak tak? Okey, awak tekan pada fungsi satelit tersebut dan peta tersebut akan berubah kepada bentuk yang sedemikian. Okey. Boleh faham tak? Boleh tekan pada fungsi setting satelit. Okey, jadi nanti print screen ataupun screenshot. Terpulanglah yang pakai desktop print screen. Ya, saya. Ulang balik boleh? Ulang yang bahagian mana? Nak tukar kepada satelit ni. Okey, Google Map ni dah sampai sini Okey, nampak tak ada dekat sini? Saya tukar sekarang ni. Penjuru sebelah kiri bawah. Nampak tak? Dia terpadam ke? Boleh tolong respon? Saya tak pasti paparan di bahagian pihak lajang macam mana. Nampak. Dekat penjuru sebelah kiri bawah tu ada butang setting untuk satelit. Okey, ada butang setting untuk satelit, tekan pada butang tersebut. Okey, bila awak tekan pada butang tersebut, dia akan automatik jadi macam ni. Okey, ini adalah contoh peta di kawasan SMKA Syam. Okey, ini adalah contoh peta di kawasan SMKA Syam. Okey, di sini ada fungsi zoom dan juga zoom in dan juga zoom out. Jadi sebaiknya awak zoom lah macam ni. Kedudukan dia agak lebih besar. Okey, kedudukan dia agak lebih besar kerana nanti kita akan gunakan peta lakaran kawasan rumah masing-masing untuk kita pelajari kaedah untuk melukis peta lakar. Jelas Okey, kita akan gunakan peta yang awak print screen ini untuk
kita lukis peta lakar. Ya, siapa yang respon tadi? Ada soalan? Cikgu. Ya, saya. Betul, cikgu. Saya tak berapa jelas lah. Macam mana? Betul, cikgu. Google Boleh Map. tolong gunakan Google Map. Saya tak berapa jelas tadi. Gunakan Google Map. Ataupun siapa yang ada perisian Google Earth pun boleh guna. Tak ada masalah. Janji kita dapat peta. Tapi jangan guna Waze jangan print screen gambar daripada Waze pula. Jangan pakai yang tu. Waze kita tak boleh gunakan sebab dia tak ada fungsi satelit. Okey, soalan dia nak hantar peta ni kat mana? Okey, tak perlu hantar. Awak hanya print screen, printkan peta tersebut dan bawa waktu dah bersemuka di sekolah nanti. Kita akan belajar Cikgu nak warna ke cikgu? lakar. Hitam putih pun boleh, tak ada masalah. Nak warna pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita akan gunakan peta yang awak print untuk kita pelajari bagaimana kaedah kita nak melukis peta lakar dengan betul. Okey, itu objektif dia. Kita nak belajar melukis peta lakar berbantukan. Nanti kita akan belajar dalam tajuk ini iaitu penggunaan simbol. Okey, penggunaan simbol. Okey, baik. Saya tutup dulu share ini. Kita akan pergi balik kepada PowerPoint ni. Okey, baik. Kita terus pergi kepada paparan. Okey, pengenalan kepada peta lakar. Ini adalah contoh sesebuah peta lakar yang dibina. Okey, apa maksud peta lakar? Peta tu kita lukis secara lakaran. Nanti ada secara detail dia. Okey, boleh nampak Okey, saya terangkan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan peta lakar. Okay, peta lakar merujuk kepada sesuatu gambaran ataupun lakaran sesuatu kawasan yang dilukis dari pandangan atas. Okey, bagaimana yang dimaksudkan daripada pandangan atas? Tadi saya dah kongsikan satu paparan daripada Google Map bagaimana kita nak cari lokasi rumah masing-masing. Okey, jadi contoh yang saya bagi tadi ialah contoh sekolah Syekh Haji Muhammad Said, sekolah kita. Okey, itulah yang dimaksudkan pandangan atas. Okey, kita melihat dari, kita bahasa mudah dia macam ni lah. Kita melihat ke daratan melalui mata burung. Boleh faham ke? Kita melihat ke daratan, ke bawah melalui mata burung. Kita seolah-olah kita ni burung yang sedang terbang. Jadi burung yang sedang terbang dia akan memerhatikan kawasan daratan untuk singgah, untuk hinggap, untuk berhenti dan sebagainya. Okey, jadi peta lakar ni merujuk kepada sesuatu lakaran sesuatu kawasan. Kita lihat daripada atas, daripada gambaran mata burung tadi ataupun istilah dalam geografi ni kita melihat daripada satelit. Okey, daripada pandangan satelit ataupun daripada pandangan udara. Kita boleh lukis lakaran sesuatu peta itu menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan simbol-simbol ini adalah simbol yang memang digunakan dalam geografi. Okey, maksudnya simbol ini adalah simbol piawai. Okey, apa maksud simbol piawai? Simbol piawai ni apa sahaja simbol yang kita belajar hari ini, satu Malaysia guna simbol yang sama. Okey, itu maksud simbol piawai. Okey, benda yang tetap, yang tidak berubah dan kita tidak ubah mengikut sesuka hati kita. Sebagai contoh, okey, kalau anda perhatikan dekat dalam peta lakar Pekan Muhibah ni kan, betul tak? Nampakkan semua. Okey, jadi di sini telah pun berjaya diwujudkan satu lakaran peta lakar yang lengkap berbantukan simbol-simbol yang telah pun disediakan pada ruangan petunjuk. Okey, simbol-simbol yang digunakan pada ruangan petunjuk inilah yang kita wajib guna dan kita wajib faham fungsi dan peranan dia. Okey, maksudnya di sini nanti kita akan belajar secara lebih detail iaitu simbol-simbol yang ada ini yang terbahagi kepada dua.
iaitu kita ada simbol pandang darat fizikal dan satu lagi simbol pandang darat budaya. Okey, nanti saya akan terangkan secara mendalam. Okey, kita lihat dulu poin yang kedua. Dia katakan peta lakar ini mempunyai ciri-ciri fizikal dan juga budaya yang menggambarkan kawasan yang berskala besar. Okey, jadi kita andaikan ni tadi macam contoh peta kawasan SMTA Syam. Okey, jadi awak cuba bayangkan peta rumah masing-masing lah. Tapi saya bagi contoh berdasarkan peta sekolah kita. Okay, sebab senang untuk saya terangkan. Nanti kalau saya nak bagi contoh peta rumah yang lain-lain nanti jadi tak adil kan. Mungkin ada kawasan kampung petanya berbeza, kawasan bandarnya pula berbeza dan akan berlaku satu gambaran yang sangat rumit. Okay, satu gambaran yang sangat rumit apabila kalau macam contoh ada di kalangan daripada anda semua yang tinggal di kawasan bandar. Okey, kenapa? Sebab anda terpaksa melukis begitu banyak simbol-simbol yang ada dekat dalam sesuatu peta tu. Tapi kena ingatlah, kita kena lukis peta lakar ni berpandukan peta sebenar dan tidak boleh ditopok tambah. Maksudnya, kita lukis sesuatu peta lakar ni menggunakan simbol-simbol yang akan kita pelajari dan anda tidak boleh menambah sebarang bentuk objek yang tidak wujud secara suka-suka. Maksudnya, katalah kawasan perumahan dia tu tak ada masjid. Tapi tiba-tiba, alamak, pelik pula kawasan peta lakar ni. Macam apa, ada yang tak lengkap. Jadi dia kata apa kita tambah masjid lah boleh. Jadi individu tu dia pun tambah simbol masjid. Tidak boleh. Okey, siapa nak respon? Kenapa tak boleh? Siapa nak respon? Silakan. Sebab dekat situ tak ada masjid. Okey, selain daripada tu? Sebab nanti dia mengelirukan orang lain yang nak tengok peta. Okey, baik, bagus. Kedua-dua jawapan tu saya terima. Dan yang paling tepatnya ialah kita tak nak mengelirukan. Okey, macam contoh, kawasan tu tak ada masjid. Tiba-tiba kita lukis ada simbol masjid. Nanti, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, katakan kalau saya nak rujuk peta kawasan rumah awak. Okey, saya pun tengok. Awak pun berjaya lukis dengan baik. Tu satu. Berjaya lukis gambaran peta lakar tu dengan baik. Lepas tu saya pun tengok, dekat rumah kawasan taman perumahan ni ada masjid. Sebenarnya benda tu tak ada. Okey, jadi katakanlah peta lakar anda itu dijadikan sebagai rujukan. Okey, untuk mungkin orang nak pergi ke rumah, nak pergi beraya, nak pergi nak dapatkan duit raya, nak pergi menziarah rakan-rakan sekelas. Awak pun bagi peta macam tu. Lepas tu kawan ni datang, saudara mara datang. Dekat dalam peta tu ada masjid. Jenuh lah awak punya keluarga tadi, saudara mara tadi, kawan-kawan datang dekat kawasan taman perumahan awak. Awak kata kawasan taman perumahan awak dekat dengan masjid. Tapi sebenarnya objek masjid secara fizikal dan hakikinya itu tidak wujud. Apa berlaku? Orang pun kata, mungkin salah taman. Dia pun keluar daripada taman tu, pergi taman lain dan cari apa? Biasanya kalau kita cakap macam tu, ada simbol macam tu, orang akan cari apa? Orang akan cari balik simbol masjid tu. Orang akan cari, mana masjid ni? Kan kata macam contoh. Aiman kata rumah dia sebelah masjid. Tak ada pun masjid. Jadi habis satu daerah Seremban dia cari. Pergi singgah masjid ke masjid, tanya, ni rumah Aiman ke? Kan dah jadi mengelirukan. Okey, kita tengok kepada poin yang ketiga. Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol. Simbol tu yang mana? Okey, dah ada dekat dalam contoh peta ni, kalau anda perhatikan dekat bahagian petunjuk. Okey, kita ada banyak simbol. Nanti waktu dekat dalam kelas nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut lah simbol-simbol ni. Sebab nanti awak akan belajar, antaranya kita ada simbol singkatan, kita ada simbol sempadan,
kita ada simbol itu sendiri, ada 4 jenis simbol nanti yang akan kita pelajari kemudian. Okey. Jadi berdasarkan di sini, awak tengok di bahagian petunjuk ada banyak simbol. Okey. Dan satu yang saya nak tegaskan di sini ialah setiap simbol yang kita gunakan, yang kita lukis, yang awak wujudkan dekat dalam peta lakar tu, wajib ada dekat dalam peta lakar tersebut. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil satu contoh lah. Kita ambil satu contoh simbol untuk balai polis, iaitu simbol singkatan B.P. Okay, ini adalah simbol singkatan untuk balai polis. Tiba-tiba dekat petunjuk, awak semua tulis ada balai polis. Tetapi dalam peta lakar yang awak lukis, okey, yang awak lukis ni belah kiri ni tak ada pun simbol singkatan BP. Dia tak boleh. Okey, saya terangkan di sini, sekiranya anda diminta untuk melukis peta lakar waktu exam ataupun mungkin waktu pelaksanaan kajian lapangan, apabila simbol dan juga peta lakar ini dia saling tidak melengkapi, saya jelaskan, apabila simbol ini saling tidak melengkapi, maka anda akan dipotong markahnya. Maksud tidak saling melengkapi tadi macam yang saya terangkanlah, dekat bahagian petunjuk awak tulis ada balai polis, tetapi dekat dalam gambar peta lakar sebenar tidak ada. Okey, jadi kita boleh andaikan sebagai anda cuba untuk menokok tambah, anda sebagai menokok tambah objek yang terdapat di dalam peta. Mungkin boleh jadi objek tu ada, mungkin juga boleh jadi objek tersebut tidak wujud. Tapi disebabkan oleh faktor kecuaian, terlupalah cikgu nak letakkan simbol balai polis, maka markah untuk pembinaan peta lakar akan ditolak. Okey, jelas Boleh faham? Tolong raise your hand tanda anda faham dengan apa yang saya terangkan. Okey, Tania. Okey, terima kasih atas respon semua. Okey, baik. Kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, bagaimanakah peta dihasilkan? Kita tengok dahulu sejarah bagaimana peta dihasilkan. Penghasilan peta telah pun bermula sejak zaman dahulu lagi. Kalau zaman dahulu kita dengar di zaman sebelum daripada zaman tamadun Islam ni, kita tak tahu kita tak tahu pun sistem pemetaan ini sebenarnya telah wujud daripada zaman tamadun Islam lagi. Selepas daripada itu, yang kita dengar, siapa kenal Christopher Columbus kan, yang dia menaiki kapal mengelilingi dunia untuk membuat pemetaan untuk peta dunia. Kita tengok poin ini, peta dihasilkan melalui pemerhatian kawasan sekitar dan kita lukis di atas kertas. Sebagai contoh, inilah masa tamadun awal Islam dahulu, peta ni tak pasti ni, peta dunia ke peta apa ni kan, tapi inilah antara kaedah awal yang telah pun dilukis oleh Ibnu Hawkal pada kurun ke-10. Okey, kemudian dilanjutkan oleh Cantino Planisphere pada 1502, kemudian diikuti oleh Pietro Visconti pada tahun 1321. Ni turutan dia tak berapa betul ni, okey, turutan dia sebenarnya keluar yang 1321. Okey, kemudian diakhiri dengan Hendrik Hondius, iaitu peta Atlas. Peta Atlas pada tahun 1630. Jadi dah begitu lama sekarang ni dah 2022. Dah lebih daripada hampir 400 hingga 500 tahun peta dunia berpandukan daripada yang ini. Okey, sejarah peta berubah-ubah apabila
pengangkutan udara dan juga satelit diperkenalkan. Apa kelebihan dia? Satelit digunakan untuk tujuan pemetaan. Itulah yang kita tengok. Yang kita dapat gunakan fungsi Waze, yang kita dapat gunakan fungsi Google Map, kita dapat gunakan fungsi Google Earth, berdasarkan teknologi yang telah pun diperkenalkan. Berdasarkan daripada apa? Kita tengok poin yang keempat tu, dia kata image daripada foto udara dan juga image satelit telah pun memudahkan proses pembuatan peta dilakukan secara digital. Ada satu lagi kaedah pemetaan yang kita gunakan. Kita guna je lah. Tapi yang memperkenalkan tu adalah daripada Google. Siapa pernah jumpa tengah-tengah jalan, mungkin dia pernah nampak benda ni tapi dia tak tahu sebenarnya. Ada sebuah unit kereta yang dia ada letak macam bumi, kalau silap. Bumi ke macam bentuk bola dekat kiri dan kanan kenderaan tu, dan kenderaan tu ada simbol Google. Pernah jumpa tak? Tak. Tak pernah. Cuba ambil masa sekejap, Google kan, kereta Google untuk tujuan pemetaan. Cuba. Saya tak nak tu nanti sebab Tahu yang ada benda dekat atas tu ya betul, yang ada benda kat atas tu. Apa fungsi kenderaan tu? Siapa boleh terangkan? Dia scan tempat tu. Fungsi kenderaan itu ialah dia akan scan keseluruhan jalan yang ada. Jadi apa fungsi dia? Apa fungsi dia ialah satu lagi part yang menarik kita belajar untuk pemetaan ialah kita boleh gunakan Google Street View. Kita boleh gunakan fungsi Google Street View. Beza dengan Google Map. Siapa nak terangkan? Siapa pernah guna Google Street View? Ada tak sesiapa yang pernah gunakan Google Street View? Tak pernah? Siapa nak respon? Pernah tak guna? Tak pernah guna? Tak. Tak pernah. Macam ni. Saya tunjuk dulu sekejap. Sebab benda ni perlu jugalah. Nanti sekarang awak jumpa tengah jalan kata apa benda alah dah pula. Benda ni kan. Sebenarnya benda ni dia berfungsi untuk memetakan sesuatu kawasan dengan lebih detail. Macam contoh, Ani Sofia tanya macam mana ejaan dia apa dah. Sekejap saya tahu. Google Street View. Fungsi ni sangat-sangat menarik. Kenapa? Saya nak minta seorang. Boleh tak kongsikan satu alamat rumah anda? Siapa nak kongsikan alamat rumah? Saya nak tunjukkan fungsi Google Street View. Tahu. Siapa boleh bagi? Type ke, boleh cakap ke, bagi alamat rumah. 212 Jalan Akasia 14 tu je. 212 Jalan Akasia 14. Akasia 14. Ni dekat mana ni? Seremban, Negeri Sembilan. Seremban. Sebentar ACASIA je. ACA bukan Akasia, ACA. Sebab bila buat Akasia sampai ke Indonesia pergi. Alamat keluar pula. Jalan Akasia 14 nampak tak? Semua nampak kan? Inilah fungsi Google Street View. Kenapa? Peranan dia dan fungsi dia lebih detail. Kalau tadi Google Map, kita hanya boleh tengok paparan daripada atas saja. Betul tak? Jadi menggunakan fungsi Google Street View ni, Instant View ni, kita boleh pergi melawat kawasan sekitar. Kita boleh tengok jalan-jalan dia. Jadi banyak kelebihan dan juga banyak kekurangan dia. Jadi kat sini mungkin tadi sekejap, siapa yang bagi respon alamat ni tadi?
Zini. Saya Muhammad Zini Askar bin Muhammad Azizi. Muhammad Zini Azkar. Okey, betul ke ni rumah Zini ke? Yang ini ke? Yang ni. Bukan. Bukan. Sebelah. Yang ni. Yang ni. Yang ni tu yang mana? Nombor 212. Yang Ini, ada yang kat dia punya dinding tu ada terletak askar. Yang ni. Okey, tengok menarik tak? Kita boleh pergi ke rumah kawan-kawan kita. Terus sampai depan rumah kan. Tengok Zeni tak ada. Zeni ada kat dalam ni tengah PDPR. Betul ya Zeni? Ni bukan. Ini adalah gambar still image yang telah pun diambil dalam tempoh yang bila ni. Last dia kata gambar daripada 2022. Wallahualam betul ke tidak kan? Okey, sekarang ni kita nak try pergi rumah kawan awak seorang lagi. Dia dah bagi alamat kan? Kita pergi. Tadi Zeni dah bagi alamat, kita pergi rumah kawan seorang lagi. Nombor 33 Jalan Bali Villa 2. Ni rumah siapa ni? Tengah buat rumah lagi Betul ke ni? Siapa ni nama Saya yang bagi. Saya yang bagi. Saya tu siapa tu? Nama Mazita Ahad. Aziz. Siapa? Haziq. Betul ke Haziq? Ni rumah Haziq Bukan. Bukan. Rumah Haziq yang mana? Ini. Pun bukan. Nampak tak? Bukan. Ni, bukan. Yang mana ni? Tapi ni maksudnya ni dah hampir dengan kawasan persekitaran rumah Haziq dah. Betul tak? Betul. Betul jadi banyak kelebihan untuk kita gunakan instant view ni. Jadi berbeza dengan penggunaan Google Map, kita hanya dapat lihat paparan daripada atas saja. Gunakan instant street view ni, kita boleh pergi ke mana-mana sahaja lokasi di dunia. Kalau katalah tak pernah sampai, kalau kata kita nak pergi tengok piramid Giza. Ustaz Hafiz kata nak tengok rumah Ustaz Hafiz 259 kita cuba Ustaz Hafiz ada ni, Ustaz Hafiz pun minat. 259 Jalan Seri Pandan 9/1. Kita cuba tengok. Ini dekat Selangor ni, dekat Seremban. Lain tempatnya ni 259 betul Jalan Seri Pandan. Taman Seri Pandan 2. Okey, kita tengok. Lain ni. Mana ni? Sekejap Ini kita cuba-cuba. Sambil-sambil tu siapa yang ada boleh guna fungsi ni boleh cuba. Sikamat. Sebab kita nak belajar peta hari ni. Betul tak? Di tepi sini. Betul ke? Ni belakang ni kan? Dah berhampiran. Tengok. Kita dah sampai. Kita melawat ke salah sebuah rumah harakan kita dalam tingkatan 1 ni. Boleh tak tuan dia menyawat? Ada tak tuannya sekarang ni? Baru buat kan? Boleh tak pergi? Alamak. Tak boleh pergi tapi lebih kurang di sini lah kan? Mau start kat mana Sini sebelah ni. Okay, jadi fungsi ni sangat-sangat menarik. Jadi okey, Mariam kata cikgu dalam Google Map pun boleh tengok street view juga. Ya betul. Boleh juga guna. Tapi mana-manalah terpulang pada keselesaan masing-masing. Okey, nanti macam contohlah katakan hari ni kata nak melawat rumah kawan-kawan. Jadi boleh gunakan fungsi ni dulu sebelum takut-takut bila sampai kat lokasi tu sesat pula kan. Sesat pula. Tak jumpa rumahnya kat mana. Tapi awak boleh gunakan lah. Boleh gunakan fungsi Google Street View ni. Okey, baik. Menarik kan? Okey, kita tengok. Saya stop presenting dulu. Kita sambung balik kepada aktiviti pembelajaran kita. Kita nak belajar pemetaan tadi. Okey. Yang seterusnya, ciri-ciri sesebuah peta lakar. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Peta lakar adalah peta yang paling asas. Okey, maksud peta lakar merujuk kepada peta yang paling asas. Kerana
naik tingkatan 2 nanti anda akan belajar peta topografi. Peta topografi ni dia lebih sedikit rumit. Nanti awak akan jumpa lah. Tak payah risau lagi. Kita belajar yang ni dulu. Nanti awak dah dapat bersemuka, peta topografi tu pun dah tak jadi isu dah pada awak semua. Okey, peta lakar mewakili kawasan yang berskala besar seperti yang dah diterangkan tadi. Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol yang ringkas mewakili kepada ciri-ciri geografi sesuatu kawasan, sama ada ciri fizikal ataupun ciri budaya. Okey, wajib kena ada kedua-dua. Boleh jadi wajib, boleh jadi tak wajib. Tak wajib tu apabila memang tak ada ciri tersebut dalam sesuatu kawasan. Jadi tak perlulah kita mengadakan dia. Kalau dah memang benda tu tak wujud, maka tak payahlah kita wujudkan. Okey. Peta lakar dilukis tanpa menggunakan skala. Apa dia skala? Naik tingkatan 2 awak akan belajar. Skala ni adalah merupakan satu kaedah kita untuk mengukur sesuatu jarak. Okay, kaedah kita mengukur sesuatu jarak berpandukan skala. Okey, baik. Ada lagi yang baru masuk ni. Baru bangun kan dia. Okey. Saya sambung lagi. Kita lihat. Ada 5 perkara yang wajib ada di dalam peta lakar. Salin. Yang pertama, kena ada tajuk. Okey, berdasarkan arahan dan juga aktiviti yang saya minta anda untuk print screen ataupun screenshot lokasi peta masing-masing tadi. Boleh tak siapa-siapa daripada dalam ni kongsikan nama kawasan peta dia. Siapa yang sudi berkongsi? Silakan. Tadi Muhammad Hazim Mukri kata saya kat dalam UiTM Seremban 3. Hazim macam pernah sampai dah kawasan Hazim ni. Selalu main bola dengan abang kan dekat Padang tu. Betul tak? Nasib baik, teka-teka betul. Okey, Muhammad Afif bagi. Okey, Muhammad Afif kata Taman Pancur Jaya, Fasa 5 Palang 6. Okey, jadi tajuk dia pada peta yang kita lukis tadi wajib kena ada iaitu Taman Pancur Jaya, Fasa 5 Palang 6, lengkapkan. Okey, lengkapkan sebab ada kemungkinan siapa sahaja yang melihat peta yang kita lukis ada kemungkinan bukan daripada orang Negeri Sembilan ataupun bukan daripada orang kawasan setempat tersebut. Jadi saya pun mungkin juga tak pernah sampai Taman Pancur Jaya ni di mana? Di mana ni Afif? Taman Pancur Jaya ni? Di Seremban ke? Maknanya kena lengkapkan. Dekat mana? Okey, Taman Pancur Jaya, Fasa 5 Palang 6. Lengkapkan. Macam mana? Taman Paroi Jaya, macam tu? Bukan? Dia bukan. Bukan Taman Paroi. Bukan Taman Paroi. Okey, jadi nanti kena lengkapkan. Untuk tajuk kena wajib lengkapkan supaya semua orang bila dia tengok je peta lakar tu dia tahu lokasi tu di mana. Okey, di Seremban ke, di Senawang ke, ataupun mungkin dekat Bahau ke, ataupun mungkin dekat Tampin ke. Sebab tak ada orang yang tahu kan. Mungkin tadi rakan-rakan kita daripada kelas pun mungkin datangnya daripada lokasi yang berbeza. Okey, Muhammad Zain ni bagi alamat yang lengkap. Okey, Taman Sikamat, Akasia 14, 70,500 Seremban Negeri Sembilan. Okey, betul. Tuliskan sekali dengan nama daerah. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Wajib perlu ada pemidang. Pemidang ni apa? Pemidang ni kalau bahasa Inggeris dia, kita guna istilah frame. Bila kita nak lukis sesuatu peta, wajib kena ada frame. Kena ada frame, pemidang. Kenapa? Senang untuk kita nak sempadankan lukisan kita tersebut. Okey. Yang ketiga, wajib kena ada arah mata angin. Okey, awak dah belajar masa buat yang pertama dulu kan? Arah mata angin. Arah mata angin utama ada berapa? 4.
Okey, ada arah mata angin utama ada 4. Arah mata angin perantaraan juga ada 4. Tapi dalam kita melukis peta lakar, hanya lukiskan simbol ini sahaja. Tak perlu ke 88 arah mata angin. Yang ada hanya simbol arah ke utara sahaja. Okey, boleh faham Yang keempat, kita wajib perlu ada simbol. Simbol-simbol ni lah nanti yang mewakili apa yang ada dekat dalam peta yang kita lukis. Okey, gambaran daripada peta yang awak screenshot tadi. Okey, kemudian petunjuk. Petunjuk kebiasaannya akan berada di sebelah kanan. Okey, petunjuk akan berada di sebelah kanan peta. Jadi di sinilah kita boleh rujuk berdasarkan simbol yang kita lukis dalam peta lakar. Kita tengok pada petunjuk, kita tahu itu merujuk kepada simbol pandang darat fizikal ataupun simbol pandang darat budaya. Okey, baik. Saya bagi satu contoh lah. Satu contoh secara fizikal. Okey, nanti cara-cara melukis peta lakar nanti, nanti kita akan sambung pada hari Khamis nanti. Okey, disambung oleh Cikgu Kartini. Okey. Saya nak tunjuk dulu satu peta yang kita boleh gunakan untuk belajar simbol. Okey, baik. Kita gunakan simbol lokasi peta sekolah kita balik. Okey, sebab nanti kenapa saya selalu gunakan peta sekolah? Sebab awak akan berada di sini sekurang-kurangnya 3 tahun, betul tak? Tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 3. Jadi mungkin tingkatan 4, 5 tu mungkin ada yang nak apply masuk ke sekolah berasrama penuh, mungkin nak pergi ke Semak Labu, Kisas dan sebagainya. Okey, jadi kita akan gunakan peta ini untuk kita belajar dalam tempoh 3 tahun. Okey. Berdasarkan peta Google Map ni, boleh tak berikan saya beberapa contoh petunjuk yang ada, yang kita boleh lukis, yang kita boleh gantikan dia kepada simbol. Siapa nak cuba? Pokok. Air. Simbol hutan. Okey, simbol hutan. Okey, baik. Tahniah lagi. Lain. Sungai ada? Ada sungai ke kat sini? Ada. Ada penempatan. Ada. Okey, bagus. Ada pertempatan. Lagi? Jalan. Ada jalan. Okey. Apa lagi yang ada? Jalan raya. Betul. Okey. Lagi? Di sini saya nak cuba buat satu aktiviti, nak tengok kemahiran awak mentafsir peta tu. Allah, cikgu baru belajar hari ni. Takkan dah nak kena belajar. Mentafsir. Tak apa. Kita belajar secara lisan macam ni. Sebab bila saya bercakap macam ni, awak bagi respon, awak lebih cepat faham. Okey, berdasarkan daripada gambaran ni lah, bentuk objek fizikal yang ada pada peta ni. Apa lagi yang awak boleh jumpa? Simbol apa lagi yang awak boleh jumpa? Bangunan. Simbol bangunan ni diwakili oleh simbol apa? Siapa nak respon? Kita tidak ada satu simbol khas untuk bangunan. Dan semua bangunan yang wujud dekat muka bumi kita ni, kita hanya gunakan satu simbol saja. Terutamanya untuk rumah. Siapa nak bagi tahu? Dia pakai simbol apa? Kotak. Simbol kotak. Ataupun segi empat sama tu yang dinamakan sebagai pertempatan. Okey, yang dinamakan sebagai pertempatan. Okey. Semua nampak kan lokasi peta kita ni, tengah-tengah ni adalah main dia, iaitu sekolah. Sekolah ni guna simbol juga ke? Objek sekolah ni guna simbol juga ke? Tak. Tak. Dia guna huruf. Betul. Okey, dia masih lagi guna simbol, iaitu simbol huruf ataupun simbol singkatan. Tapi masih gunakan simbol, betul tu. Okey. Di sini saya tertarik sebab kita nak belajar banyak benda kan. Okey. Dekat sini, siapa dapat lihat ni apa benda ni? Putih-putih ni, rumah pangsa ke? Dah macam Kubur. dekat
kubur. Ada tuliskan tanah perkuburan Kristian Sitamat. Okey, jadi simbol perkuburan ada tak? Ada. Ada simbol tanah perkuburan juga ada. Nanti kita belajar waktu bersemuka nantilah. Sebab susah nak tunjukkan simbol secara secara maya macam ni, susah nak tunjuk. Okey, kita berjalan sekejap. Kita pergi ke mana saya bawa awak pergi berjalan-jalan lah hari ni Kita berjalan, nak pergi mana ni? Siapa nak bagi tahu kita nak pergi ke mana? Kita nak belajar lah. Pergi UK. UK, mak jauh betul tu bos. Selama? Kita pergi ke Australia. Cameron Highland lah. Bumi dah macam putih dah kan. Kita pergi sini je cukup lah. Okey, kita pergi sini. Alright. Sebab kita nak belajar bentuk muka bumi. Okey, jadi di sini saya nak terangkan satu lagi fungsi, iaitu penggunaan terrain. Okey, kalau siapa yang jumpa bila nak tunjuk dah hilang pula. Sebab Google ni dia dah perbaharui. Dia punya paparan muka dia. Saya tak dapat jumpa di manakah fungsi terrain di sini. Okey, kalau fungsi terrain tu maksudnya nanti kita, ni saya nak bawa awak semua pergi, kita nak pergi belanja makan strawberry celup coklat. Okey, kita nak belajar masih ganja tu apa lah. Okey, mana Cameron Highland yang betul Restoran Tom Yam. Okey, susah pula. Ini yang Cameron Highland ni kan. Okey, jadi di sini kita boleh lihat bentuk muka buminya yang pelbagai. Okey, di sini seperti mana contoh tadi yang ada sebahagian daripada awak berjaya menyatakan, iaitu hutan. Jadi di sini kita boleh katakan di sini banyak hutan. Jadi dalam peta yang kita lukis wajib kena ada simbol hutan. Okey, nampak tak ada saya nak nyatakan satu benda ni yang wajib awak kena tahu supaya nanti bila kita belajar kemudian awak tahu ni lah sebenarnya. Okey, ni nampak tak kita ada ni salah satu lokasi penanaman sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan di kawasan tanah tinggi Cameron Highland. Okey, jadi di sini siapa pernah pergi Cameron Highland? Saya nak cuba dapatkan feedback sikit. Saya nak Pernah. Pernah. Ya. Yang pernah sampai ke sini, macam mana dia orang tanam pokok sayur-sayuran ni? Siapa boleh respon? Ada orang tanam guna pasu. Tanam guna pasu. Okey, dia orang tanam dekat dalam. Ada yang kat dalam pasu, ada yang dekat tanah besar. Okey. Ada yang guna hidroponik. Ya, betul. Ada banyak kaedah. Ada yang pakai kaedah hidroponik, menggunakan penanaman menggunakan air. Ada yang menggunakan tanaman menggunakan polybag, betul Okey, jadi di sini saya nak bagi tahu, okey, awak nampak tak? Kawasan penanaman ni dia ada bertingkat-tingkat sebenarnya. Ni apa yang saya nak kaitkan tadi, saya nak awak gambaran bila awak pergi ke sana, sebenarnya ni sebab ni daripada gambaran atas kita tak nampak. Tapi sebenarnya pertanian ini ditanam secara berteres, bertingkat-tingkat. Betul tak? Betul. Betul kan? Okey. Inilah yang dinamakan sebagai kontur. Okey, yang dinamakan sebagai kontur. Kontur tu merujuk kepada garisan-garisan bayangan yang kita cuba andaikan dia ketinggian mengikut lapisan sesuatu. Ketinggian lapisan sesuatu kawasan pada permukaan bumi. Jadi kita anggap di sini, kalau siapa dapat lihat ni satu kawasan lokasi penanaman yang cukup besar, ini berada paling atas sekali. Berada di kawasan yang paling tinggi. Jadi daripada tinggi dia turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Dan penanaman ini adalah dijalankan secara berteres. Bertingkat-tingkat. Kalau kita Negeri Sembilan ni
apa orang Man sebut dia bertingkat-tingkat lah kan. Jadi lebih kurang macam ni lah. Dia tanam secara bertingkat-tingkat. Jadi lapisan ni dia tanam sayur lain, lapisan yang atas ni dia tanam sayur lain. Dan saya tunjuk balik. Okey, saya tunjuk balik berdasarkan nota ni. Inilah yang dinamakan sebagai kontur. Okey, sekejap saya patah balik kepada peta yang besar. Okey, baik. Nampak tak? Boleh nampak kan? Ciri-ciri peta lakar ni, ada simbol yang pertama, kita ada kontur. Inilah merujuk gambaran kepada garisan ketinggian yang kita bayangkan secara imajinasi je. Sebab benda ni tak wujud secara fizikal. Kita tak nampak benda tu, ada apa macam orang lukis lain ke apa, tidak. Kita hanya membayangkan saja. Jelas boleh faham ke? Faham. Boleh. Boleh faham Okey, Jelas. baik. Tahniah. Okey, jelas Okey, Cikgu, kita tengok. Ya saya. kontur Tadi tu apa? soalan, tanya. Kontur tu apa? Kontur tu merujuk kepada garisan yang kita bayangkan. Ini garisan-garisan ketinggian pada sesuatu permukaan bumi. Okey, garisan pada permukaan sesuatu bumi. Contohnya macam ni lah, macam ni. Okey. Saya patah balik kepada yang gambar ni tadi. Kawan kita tanya apa dia kontur. Kontur ni merujuk kepada, okey, kita tengok sini. Setiap garisan ini mewakili satu-satu ketinggian yang berbeza-beza. Okey, saya katakan di sini. Okey, kalau anda perhatikan dekat perkataan Sungai Kali ni. Sungai Kali ni berada pada kawasan tanah pamah, iaitu tanah yang rata. Kawasan tanah yang paling rendah. Okey, di kawasan ini kita ada kawasan yang lebih tinggi sikit, 15 meter naik dia. Okey, kemudian pergi lagi ke arah timur laut, dia semakin bertambah ketinggiannya. Setiap ketinggian ini diwakili dengan 15 meter. Jadi kita boleh andaikan, kita cuba bayangkan dalam kepala kita sekarang ni, kawasan ini dia akan bertambah ketinggian dia setiap 15 meter. Dan kita boleh tahu berdasarkan gambar yang dilukis ni, Bukit Cupak ni ketinggian dia ialah 90 meter pada permukaan bumi. Jadi saya nak bagi contoh yang awak boleh nampak berdasarkan yang tadi tu, peta dekat Cameron Highland tu. Macam ni lah rupa dia. Okey, maksudnya ketinggian bukit ni 90 meter. Contoh. Okey, contoh ni lah antara kontur-kontur yang wujud pada permukaan bumi di kawasan Cameron Highland. Boleh faham ke penjelasan saya tadi? Boleh. Boleh Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Setakat ini, saya rasanya saya akan berhenti sehingga sini saja. Kita cuba refleksi apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey. Antaranya kita dah belajar bagaimana cara dan juga kaedah kita nak melukis peta lakar. Kita nak lukis peta lakar kena berpandukan apa? Siapa boleh bagi respon? Google Maps, Google Earth. Okey, kita boleh gunakan kaedah sama ada Google Map, kita boleh gunakan Google Earth, ataupun nak gunakan macam yang ni lah. Kita melalui screenshot tadi. Okey, dan kita dah belajar menggunakan beberapa medium ataupun aplikasi kaedah untuk mendapatkan peta sesuatu kawasan. Macam tadi saya dah ajar bagaimana nak gunakan Google Map, kita nak cari sesuatu lokasi, dan kita dah belajar cara menggunakan Google Instant View, nak belajar melihat sesuatu kawasan dengan lebih tepat dan lebih gitulah. Maksudnya kalau nak pergi betul-betul kat kawasan tu kan, menggunakan Google Instant View. Dan awak pun dah mahir rasanya kan, dah pernah guna fungsi Waze. Jadi semua benda tu sebenarnya awak dah guna dalam kehidupan seharian. Mungkin tak sangka kan, punya dalam geografi guna benda ni. Okay? Jadi benda tu kita dah belajar, alhamdulillah. Okay, dan kita dah belajar yang terakhir tadi, iaitu bagaimana melukis sesebuah peta lakar yang lengkap. Kena ada berapa ciri dia? Kena ada berapa perkara? Siapa boleh respon? Kena
5. Ada 5, iaitu cuba nyatakan satu persatu. Semua ingat 5 je Okey, yang pertama kena ada tajuk. Yang kedua kena ada pemidang ataupun frame. Yang ketiga kena ada arah mata angin. Okey, bagus. Yang keempat Simbol. simbol. Dan yang kelima kita ada Tunjuk. Tunjuk. penunjuk. Alhamdulillah, selesai semua. Okey, selesai aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya nak tanya satu soalan dekat bahagian poll. Okey, seperti biasa kita nak tanya, adakah anda semua telah memahami objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu mempelajari tajuk peta lakar. Okey, ya, tidak. Satu lagi, masih memerlukan bimbingan. Okey, minta tolong semua untuk respon supaya saya dapat lihat adakah aktiviti pembelajaran kita pada hari ini berkesan ataupun masih memerlukan bimbingan selanjutnya. Okey. Okey, baik. Ada seorang, ada 3 orang masih memerlukan bimbingan. Okey, tak ada masalah. Nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam. Bila balik datang ke sekolah? Kemungkinan Tak ada tarikh tetap. bulan 5. Kemungkinan Kemungkinan 16 hari bulan 5, Ismail. kemungkinan 16 hari bulan 5 ataupun arti pendek dia lebih kurang minggu depan lah kan. Okey, jadi masa tu dah tak lama, tapi kesian lah sebab awak dah melalui satu tempoh yang agak lama ber-PDPR. Saya pun cukup-cukup risau ni, takut bab 1, 2 dan 3 ni dia tak dapat nak kuasai dengan baik. Jadi hari ni kita dah belajar bagaimana nak mempelajari kaedah melukis peta lakar. Okey, berdasarkan dapatan. Okey, awak semua boleh tengok. Ada 28 orang yang respon, dia dah faham dengan baik. Dan ada 10 orang yang respon masih memerlukan bimbingan. Okey, tak ada masalah. Kita belajar dari masa ke masa, insya-Allah. Okey, ada soalan nak tanya setakat ini sebelum kita akhiri sesi Cikgu. pembelajaran kita. Ya, saya. Pergi sekolah yang tadi tu Ya. Untuk kerja sekolah, tolong screenshot, print, kemudian bawa peta tersebut dan kita akan belajar lukis peta lakar secara bersemuka. Ini kena belajar secara hands on. Sebab nanti kalau awak belajar sendiri-sendiri, nanti kan macam-macam bentuk peta yang keluar. Peta sebenar lain, peta lakar yang dilukis tu jadi lain. Dah macam-macam roman rupanya kan. Dah jadi macam-macam. Okay? Jadi print, jadikan tu sebagai tugasan bawa masa dah kembali ke sekolah nanti. Okey, jelas Cikgu, Ya, saya. kita buat peta lakar tu bila kat sekolah nanti Ya, betul. Kita buat peta lakar tu di sekolah. Buat masa ni awak hanya print dulu peta tu, bawa ke sekolah dan saya akan ajarkan secara amali. Saya akan ajar secara amali dekat whiteboard bagaimana contoh. Kita ambil salah satu contoh peta yang ada dan kita cuba belajar bagaimana nak lukis peta tersebut. Okey, boleh faham Boleh. Okey, baik. Ada soalan lagi? Cikgu, Ya, saya. nak screenshot kawasan taman kita kan? Okey. Ya. Soalan ke apa tu? Ya, screenshot kawasan taman masing-masing. Kawasan taman perumahan masing-masing. Screenshot kawasan taman. Okey. Tu dah sesak nafas dah tu. Dah kena berhenti kelas dah tu. Okey, tak apalah. Sebab kelas kita pun dah sepatutnya dah berakhir. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan secara bersemuka. Nanti kalau dah datang sekolah tu, kalau jumpa saya, jangan lupa tegur kan saya sebab saya tak pernah jumpa lagi ni secara bersemuka ni, tak kenal muka macam mana lagi. Okey, baik. Kita tutup sesi kelas kita.
pada petang ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslimul insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Ya, sama-sama. Bye. Bye. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Betul cikgu, baik cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.